Jari jemari menulis, mencipta seni ibarat membaca buku atau menonton movie. Ilham dan inspirasi datang dari realiti, hanya yang faham akan mengerti. Aku di sini sebelum kamu bermimpi, aku menemani yang sedang bersendiri. Selamat datang untuk yang berani di penjelajahan yang tiada henti. Nama aku Rahim. Ini adalah kisah yang agak ganjil berlaku ketika aku bekerja di sebuah restoran makanan segera 24 jam yang lokasinya terletak di pinggir bandar berdekatan dengan sebuah kawasan berbukit. Sewaktu diterima bekerja di situ, aku diberikan masa kerja shift malam dari pukul 11 sehingga pukul 7 pagi. Walaupun ramai yang menolak untuk bekerja malam di situ, tapi bagi aku ia bukanlah satu masalah sebab boleh kata aku ni orang-orang malam. Bermaksud, tu malam macam tu, aku lebih produktif daripada waktu pagi. Mungkin sebab sebelum ni, kerja aku shift malam juga. Berbalik kepada restoran ni, di sini kalau dah lepas pukul 12 malam ke atas memang sunyi. Pelanggan yang datang sedikit dan suasananya memang sepi. Kalau shift malam, ada lebih kurang 4 ataupun 5 orang staf yang bekerja. Kadang-kadang tu tak ada kerja nak dibuat sebab tak ada pelanggan yang datang. Masa aku nak mula bekerja di sini, aku diberikan satu pesanan yang ganjil dari salah seorang rakan kerja yang memesan, jangan jadi lelaki terakhir. Hairan, bila dia pesan macam tu, aku minta dia jelaskan apa maksud dia. Dia hanya tersenyum sambil berkata, nanti kau akan tahu. Walaupun rasa ganjil, aku iakan sahaja. Tapi tak sangka pula, pesanan ini akan menghantui aku untuk selama-lamanya. Maka bermulalah malam pertama. Restoran waktu tu agak kosong, hanya ada beberapa pelanggan yang keluar masuk. Disebabkan tak ada ramai pelanggan, aku pun cari kerja yang boleh dibuat di dapur. Sebaik aku melangkah masuk ke dapur, lampu di dapur mula berkelip. Ganjil bila lampu ni hanya berkelip kalau aku berseorangan di dapur. Bila aku tak ada di situ, lampu tu okey pula. Ada ketika lampu tu akan berkelip dengan laju, ada ketika perlahan, ibarat seperti ada seseorang yang mahu menghantar pesanan. Tapi aku tak endahkan apa yang berlaku tu dan terus bekerja seperti biasa. Minggu pertama ibarat berlalu dengan cepat sehinggalah masuk minggu kedua. Aku perasan setiap pukul 3 pagi, restoran ni mesti kosong. Tak ada pelanggan dan hanya aku seorang sahaja yang berada di dalam restoran, sementara pekerja yang lain berada di luar. Waktu inilah ada seorang pelanggan lelaki dengan wajah yang pucat dan muram. Dia memakai jaket lusuh dan tidak pernah bercakap walau sepatah. Sambil kepalanya melihat ke lantai, tunduk ke bawah, dia hanya melangkah perlahan-lahan mendekati kaunter. Dia memesan satu set menu take away dengan menunjuk ke papan menu, iaitu burger dan kopi hitam. Apa yang aku ganjil, setiap kali dia muncul, suasana restoran menjadi sangat sejuk. Seolah-olah ada hembusan angin yang perlahan tapi terasa sangat dingin. Setelah mendapat pesanannya, lelaki itu kemudian melangkah keluar dan berlalu pergi. Lelaki ini akan datang mungkin dalam 3 minggu sekali dan tiap kali dia akan memesan pesanan yang sama. Aku pernah tanya staf lama siapa lelaki itu. Tanpa sebarang penjelasan, diorang hanya kata, oh, itu lelaki terakhir. Aku iakan sahaja. Di dalam fikiran aku, itu bermaksud pelanggan yang terakhir datang. Tapi aku silap sama sekali sebab maksudnya berbeza dari yang aku sangka. Kejadian misteri tidak berhenti di situ. Ada satu malam aku merasa kehadiran sesuatu selain dari kami di bahagian dapur. Waktu itu disebabkan kekurangan staf, aku ditugaskan untuk menyusun bahan mentah di dalam bilik peti sejuk di dapur. Tengah sibuk menyusun, tiba-tiba kedengaran bisikan yang perlahan. Ibarat bisikan tu dari jauh tapi pada masa yang sama terasa dekat. Sudahlah keadaan bilik peti sejuk tu sejuk. Bulu roma pun meremang. Aku cuba melihat kawasan sekeliling, tiada siapa yang berada di situ, tapi bunyi bisikan masih kedengaran di sebalik bunyi mesin yang bergetar perlahan. Masa ni aku dah tak sedap hati. Tak habis barang yang disusun, aku bergegas keluar. Aku cuba menenangkan diri, menganggap itu mungkin hanya perasaan sahaja. Tapi malam-malam seterusnya menjadi semakin pelik. Hampir setiap malam bunyi bisikan tu pasti akan kedengaran.
Sekali lagi aku tanya pekerja yang lain, tapi dari cara diorang respon ibarat ada sesuatu yang diorang tak mahu bagi tahu aku. Di hari yang lain lagi, gangguan berlaku semasa hujan lebat. Tengah sibuk mengemas meja-meja di ruang makan, telefon restoran berbunyi. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Pelik. Siapa yang menelefon waktu macam ni? Dengan perasaan berdebar, aku mengangkat telefon. Sejurus lepas ganggang diangkat, aku sapa, "Hello, apa yang boleh saya bantu?" Tapi sapaan ini diikuti dengan bunyi yang senyap. Tiba-tiba ada bunyi nafas yang berat, hembusan yang kuat. Seolah-olah seseorang berdiri di hujung talian dengan dada yang berat. Aku menggigil dan segera meletakkan gagang. Panggilan misteri itu tidak berhenti di situ. Selang beberapa jam ia berbunyi lagi. Kalau seingat aku ada 3 kali telefon tu berbunyi. Setiap kali aku angkat, aku akan mendengar bunyi nafas berat yang sama. Pada masa yang sama, aku terasa seperti diperhatikan oleh sesuatu yang berada di dalam restoran. Walhal pada waktu tu, hanya aku seorang sahaja yang berada di kaunter. Beberapa minggu lagi berlalu. Berlaku lagi satu kejadian yang misteri. Tidak beberapa jauh dari kaunter, ada satu mesin cetak yang sepatutnya tidak berfungsi selepas pukul 9 malam. Ini adalah mesin cetak yang dikhususkan untuk mencetak pesanan waktu pagi sahaja. Ia akan ditutup pada waktu malam. Tapi ganjil bila tiba-tiba mesin tu terhidup sendiri dan mencetak satu risit pesanan. Aku yang berseorangan di kaunter masa tu terkejut. Terfikir siapa yang membuat pesanan melalui mesin ni. Mahu tak mahu, aku kena semak. Di risit tu tercatat satu pesanan, burger dan kopi hitam. Nama pelanggan yang tertera di situ tertulis, lelaki terakhir. Selepas membaca risit ini, benda pertama di dalam fikiran aku adalah lelaki yang datang setiap pukul 3 pagi. Lelaki yang dikenali sebagai lelaki terakhir. Waktu inilah aku yakin ada sesuatu yang tidak kena dengan restoran ni. Disebabkan rasa ingin tahu dan rasa takut tu menjadi-jadi, aku paksa pekerja yang lain cerita sehinggalah mereka mendedahkan kisah sebenar. Mereka ceritakan, selain dari staf lama dan pihak pengurusan, tak ramai yang tahu lokasi restoran itu sebenarnya terletak di titik yang menjadi sempadan di antara dua dimensi. Dimensi dunia nyata dan dimensi dunia lain yang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar. Malah disebabkan kedudukan restoran ini untuk bertahun-tahun lamanya, ramai pekerja yang tersesat masuk ke dalam dunia lain tidak dapat keluar. Kehilangan bermula dengan pengurus restoran yang pertama, diikuti dengan pekerja-pekerja shift malam. Menurut cerita, di dunia tu, masa ibarat tidak bergerak. Hanya ada satu masa sahaja, iaitu pukul 3 pagi. Tepat-tepat waktu gangguan yang berlaku di restoran itu terjadi. Itulah kenapa setiap pukul 3 pagi ramai staf yang mengelak dari berada di dalam restoran, kecuali aku yang selama ini tercegat di kaunter sebab tak tahu cerita. Setiap gangguan yang berlaku di restoran seperti kehadiran lelaki tua misteri, lampu berkelip, suara di peti sejuk, panggilan telefon misteri dan risit pesanan yang muncul sendiri adalah percubaan mereka yang tersesat di alam lain untuk berhubung dengan dunia nyata. Mereka cuba mencari jalan pulang. Kata mereka lagi, lelaki terakhir adalah gelaran yang diberikan kepada mereka yang kali terakhir hilang di situ. Waktu inilah baru aku teringat dengan pesanan semasa aku baru bekerja di sini, supaya jangan menjadi lelaki terakhir, bermaksud jangan tersesat dan hilang. Selepas mendengar kisah diorang ni, aku tahu aku perlu berhenti. Aku tak mahu menjadi sebahagian daripada kisah seram yang semakin gila ini. Malam terakhir bekerja di situ, saat kaki melangkah keluar dari restoran dan mengunci pintu, aku perasan ada satu resit kecil di lantai. Perasaan kali ini lebih berdebar dari biasa. Aku kutip resit tu. Ia tertulis pesanan yang sama seperti biasa diterima pukul 3 pagi. Tapi kali ini nama yang tertera bukan lagi lelaki terakhir. Nama yang tertulis tu buat aku terkejut. Terpaksa menggosok mata untuk melihat kalau apa yang aku baca tu betul. Nama yang tertulis di resit tu adalah Rahim. Nama aku. Saat itu keadaan sekeliling bertukar menjadi gelap gelita. Keadaan menjadi sunyi sepi. Kawasan restoran ibarat berubah menjadi buruk dan usang. Sempat lagi aku berpaling melihat ke arah jam di dinding. Peluh mula mengalir deras. Seluruh tubuh badan bergetar. Air mata menitik jatuh bila melihat jarum jam tidak bergerak di pukul 3 pagi.